Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له ومن يجعل الله له نورا فما له من نور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah di hari yang mulia, hari Jumaat, hari raya mingguan bagi muslimin, adalah satu sayyidul ayyam dalam seminggu. Sama-samalah kita ikuti mendengar khutbah sebagai wasiat, bahkan wasiat supaya selalu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa inilah sebagai satu-satunya bekalan yang kita tidak boleh tinggal, yang selalu dibawa setiap muslim dan muslimat. Maka itulah di antara takwalah yang akan membawakan kejayaan, sama ada kejayaan dunia dan juga di akhirat. Dan kalimah takwa sendiri pun memberi arti makna masalah, iaitu al-quwwah ataupun al-wiqayah, masalah dalam, masalah bekalan ruhi, maka akan menjelang di segi amali. Sebab itulah banyaklah kalau kita tengok kepada ayat-ayat yang memberikan peringatan supaya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, hendaklah kamu berbekal, fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekalah
kamu, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu takwa. Maka bertakwalah wahai orang-orang yang mempunyai akal pemikiran. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka jadilah baginya satu jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki yang tidak terhingga banyaknya. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard. Jika adalah ahli kampung, satu-satu sebuah kampung tepung bana yang beriman dan bertakwa, maka Allah akan buka pintu ke atasnya keberkatan daripada langit dan bumi. Innallaha ma'al ladzina taqau. Sesungguhnya ingatlah, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Wallazina hum muhsinun. Maka sama-samalah saya berwasiatkan kepada diri saya sendiri dan begitu juga kepada sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah kita kena selalulah berbekal dengan takwa. Maka adalah dia satu perkara rukun yang wajib diwasiatkan oleh khatib setiap jemaat, dengan selalunya bertakwa. Itu adalah satu-satu sifatnya yang mukmin pasti bersifat dengan takwa, bukan sahaja di masjid, di mana sahaja ia berada, hendaklah selalu dia berbekal dengan takwa. Sama ada di kedai kopi, sama ada di pekan dinner, sama ada di atas jalan raya, sama ada di atas kereta, sama ada di pantai, di bukit, di laut, maka hendaklah kita berbekal dengan takwa. Alhamdulillah, kita sama-samalah berdoa supaya kita menjadi seorang ahli bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, kalau kita lihat di akhir-akhir beberapa bulan, di akhir-akhir Disember sampai ke hari ini, adalah satu perubahan yang besar bagi kita, bahkan umat Islam seluruhnya. Adalah satu perubahan yang baik, yang lebih meningkat kepada keislaman. Sebab itulah selalu yang kita tengok, yang kita menonton di TV-TV baru-baru ni, di mana di hari ini pun kita sedang menonton di antara iaitu bola sepak dunia yang 2022 di Qatar, ataupun bahasa Arab kata Qatar, dan kita selalu panggil Qatar, ibu negaranya Doha ataupun Doha. Sebagai sejarah, tuan rumah bola sepak dunia kali yang ke-23 ataupun ke-22, negara Islam yang kecil, yang duduk di padang pasir, yang kecil daripada negara-negara Arab yang lain, tetapi tidak ada sejarah sebagai tuan rumah Chaupa Banlo dalam sejarah bola sepak dunia, iaitu negara Islam dan yang paling kecil, tetapi membawa perubahan besar kepada dunia bola sepak. Apakah yang ditajakan, yang ditayangkan oleh Qatar? Maka bukan dia senang. Sebab tu kalau kita tengok dalam peristiwa sejarah sebelum daripada ini, Qatar telah putus hubungan dengan beberapa negara-negara. Itu sebagai satu sunnatullah dalam perjuangan politik dunia. Putus hubungan dengan negara-negara Arab sendiri pun putus. Tetapi bagaimana ia boleh menyantungkan negara-negara Arab dan dunia seluruhnya
mengharungi nama baik Qatar di hari ini. Apa sebab di antara Qatar tajuk yang ditayangkan oleh negara Qatar kepada dunia, negara yang kecil tetapi nama disebut dan disanjung oleh umat Islam dan umat-umat yang lain lagi. Ingatlah bahawasanya dunia kita lah, kalau kita tengok dalam arena sukan bola sepak di hari ini, bukanlah matlamat besar pada kemenangan dan kekalahan, tetapi Qatar adalah satu kemenangan yang hebat bagi dia yang tidak pernah dia ada di negara-negara yang lain. Bagaimana dibuka padan dengan ayat Al-Quran, di mana di tempat-tempat di jalan raya dipamerkan dengan ayat-ayat Quran dan dengan hadis-hadis Nabi. Setengah daripadanya al-kalimatut thayyibah sadaqah. Maka betapa eloknya akhlak Islam, dakwah Islamiyah yang diaturkan oleh Kementerian Syu'unul Awqaf dan Wizaratul Awqaf dan Syu'unul Islamiyah Qatar dalam menangani ataupun sambutan bola dunia baru ini, yang bermula baru ini sehingga sampai sekarang belum lagi habis selesai. Maka itulah mereka daripada beberapa 30 lebih negara dan beberapa puluh bangsa dan bahasa. Maka kesempatan inilah di antara negara Qatar, dia dapat menyebarkan Islam dan kecantikan Islam kepada dunia keseluruhannya yang tidak pernah kenal Qatar itu siapa dia. Tapi di ini dunia telah kenal Qatar, telah kenal Al-Islam, telah kenal risalah Islamiyah. Bagaimana bola sepak dimulakan dengan ayatul bayyinat, Ar-Rahman allamal Quran allamahul bayan. Maka samalah kita berdoalah semoga di antara, kalau kita tengok dari sejarah sebelum ini adalah perpecahan negara-negara, sehingga Arab Saudi sendiri pun dengan Qatar, tetapi di hari ini nampaknya erat hubungan dan negara-negara Mesir sendiri pun nampak beri sokongan dan sebagainya. Maka dengan bola apa yang bukanlah bola yang ditunjukkan, padahal bola Qatar kalah, tetapi yang ditunjukkan kecantikan Islam yang didakwah oleh pekadir-pekadir atau pendakwah Islam di Qatar. Maka kita ingatlah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Qatar di hari ini dunia telah mengkecapi buah yang ditanamkan oleh ulama-ulama Qatar dahulu kala. Beberapa tahun yang dulu ulama-ulama ditanamkan, maka di hari inilah baru dapat dikecap buah rasa dunia seluruhnya dengan apa yang mereka dapati daripada kecantikan dan risalah Islamiyah yang didakwahkan oleh ulama-ulama dan pendakwah-pendakwah Qatar. Semua di ini pergi ke Qatar. Maka itulah peluang bagi kita. Dakwah Islamiyah tidak kira di mana saja. Itu dunia bola. Tetapi apakah kita mari kita fikirkan di tempat kita. Apakah salahnya kalaulah kita boleh mengadakan di antara bola dengan sama-sama wusiat-wusiati supaya takwakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak salah kalaulah kita nak menyatukan, maka kita berikanlah dakwahkan dengan Al-Quran. Tidak ada lagi jalan di antara yang lebih mujarrad di antara cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita telah pun dengar beberapa kisah di antara para anbiya yang dahulu. Begitu juga Nabi Nuh alaihi salam, di antara kaum dia mula tolak
dengan sehabis-habisan pekuk dengan kain, tak mau dengar dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahu ja'alum asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Memang Nuh tidak jemu-jemu, tidak pernah lupa dalam menyebarkan dakwah untuk ta'abbud ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullama da'awtuhum litaghfira lahum, setiap kali Nabi Nuh berdoa supaya memberikan keampunan kepada kaum dia, ja'alu asabi'ahum, maka jadilah mereka itu, tangan-tangan mereka itu, fi azanihim, di telinga, wastaghshaw thiyabahum, sumak dengan kain, wa asarru, dan di samping itu takabur, angkuh, sombong, tak mau ikut Nabi Nuh, bahkan mengejek-ngejek Nabi Nuh alaihi salam. Demikian juga kisah Islam At-Tufail Ibn al-As Ad-Dawsi, bagaimana keislamnya. Setelah dia sampai ke Mekah, dia adalah satu kabilah daripada Yaman. Bahawa sampai di Mekah, dia nak pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya oleh kufar Quraisy, kamu hendak ke mana? Nak jumpa dengan siapa dia? Maka disitulah tuduhan-tuduhan daripada kufar Quraisy banyak. Apakah dia nak jumpa dengan seorang yang memecah belah, seseorang yang sihir, seorang yang majnun. Banyak di antara kata-kata yang lontaran-lontaran yang diberikan oleh kufar Quraisy kepada At-Tufail. Maka Tufail adalah satu ketua Bani kabilah, satu kabilah Ad-Daws, dan dia seorang yang penyair, yang bijak. Maka pasal apa aku dengar? Baiklah aku dengar sendiri, tengok sendiri. Pasal apa aku dah dengar orangnya? Tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan kufar Quraisy, supaya nak jauh ajaran Islamiah, supaya jauh daripada Al-Quran. Maka walau bagaimana sekalipun, disitulah kita yang mempunyai pemikiran yang Tuhan berikan akal untuk kita berfikir. Kalaulah benda tu baik, apa pasalnya kalau kita terima? Dan kalaulah benda tu tidak baik, apa pasalnya kalau kita tolak, tak usah pakai dan tak usah ambil? Itulah orang yang bijak dalam menakapi dan mempelajari satu-satu. Sebab itulah kita dengar dulu baik-baik, lepas tu kita tengok adakah perkara tu baik. Maka disitulah setelah dia lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Tufail berkata, ini bukan seorang pendusta. Tengok wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa kazzab, ini bukan seorang pendusta. Maka disitulah, walau bagaimana sekalipun, oleh kerana ia dengar daripada tuduhan-tuduhan, tak apa dia nak sumak kapah dari telinga dia. Sumak kapah. Nabi Muhammad baca ayat Al-Quran, tak mau dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Maka Quran lebih kuat. Kapah yang nipis boleh menembuskan ke lubuk hati Tufail lagi. Tidak boleh lengah. Maka dia itulah, setelah tu dia memeluk Islam. Panjangnya kisah. Setelah tu dia pergi seorang saja dia sebagai pengetua Ad-Dawsi. Maka dia balik ke Yaman. Dia dakwah sehingga sampai 80-70 kampung dia semua memeluk Islam. Allahumma hdi Dawsan, Allahumma hdi Dawsan. Yang Rasulullah doa pendek saja, tetapi seluruh kampung Daus
memeluk Islam seluruhnya. Itulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak heranlah apa yang diberikan oleh rakyat kota kepada dunia bola sepak di hari ini. Walaupun 500 orang, 800 orang, maka dengan 800 orang inilah boleh membawakan kepada seluruh dunia, boleh membawakan 80,000 dan 800,000 yang lainnya pula. Membawakan kecantikan, keelakan Islam, dan itulah al-Islam yang sebenar. Maka itulah sebagai contoh kepada kita yang sama-sama kita boleh fikir adalah satu perubahan besar bagi kita umat Islam seluruhnya. Maka banyaklah di antara apa yang disediakan oleh pendakwah-pendakwah di Qatar dengan alat-alat komunikasi, alat-alat yang canggih demi untuk menterjemahkan al-Islam kepada dunia seluruhnya. Sehingga sampai 4-6 bahasa. Sama ada bahasa Inggeris, bahasa Fransa, bahasa Spain, bahasa Portugis, dan bahasa-bahasa yang lain, banyak bahasa Rusia dan bahasa yang lain. Maka semua bahasa ini diterjemahkan al-Islam untuk supaya dunia kenal Islam itu siapa dia. Itulah buah yang ditanamkan oleh ulama kita Qatar dan dahulu. Maka dikecaki oleh dunia bola sepak di hari ini dan kepada pengunjung-pengunjung di Qatar. Tak tahu berapa puluh ribu orang, berapa ratus ribu orang yang mengunjungi Qatar di hari ini. InsyaAllah dia akan lihat kemanisan, kecantikan al-Islam di rata-rata tempat, sama ada di hotel, di jalan raya, di tempat makan, dan kita di badan, di medan bola. Maka itulah kita ingat bahawasanya tidak salah walaupun negara kecil, orangnya sedikit, tetapi boleh dakwah Islam kepada dunia seluruhnya. Ingatlah, itulah yang kita perlu tanamkan, saksiyah Islamiyah yang baik, yang elok, sebagaimana yang dididikkan, sebagaimana yang pembinaan wahyu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka melalui Al-Quran inilah, melalui Quran inilah, daripada membaca, daripada menghafal, daripada tadabbur ayat Al-Quran, daripada tadarus Al-Quran, sehingga sampai kepada tafsir Al-Quran. Maka itulah kita hendaknya, alangkah nampaknya perkara itu kecil, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, nampaknya kita dengan Al-Quran sama-samalah kita bentuk dalam keluarga kita. Walaupun kecil, 2-3 orang, anak, isteri dan sebagainya, baca dalam bentuk baca dulu. Lepas tu kalau tak pandai, panggillah di antara orang-orang yang berkebolehan untuk menterjemahkan, walaupun beberapa ayat. Bagaimana kita selaku Muslim 60 tahun tak biasa, tak erti apa kata Al-Fatihah. Cubalah kita fikir. Yang ayat selalu kita baca berapa belah kali, 17 kali semalam, yang wajib dan ditambah dengan sunat, sehingga sampai umur 70-80 tak erti apa makna Al-Fatihah, daripada mula Alhamdulillah sehingga sampai Ad-Dallin. Maka kita ingatlah bahawasanya dengan Quran sajalah. Sebab tu di antara pendakwah-pendakwah, sama ada daripada mana yang termasyhur di hari ini, kalau kita tengok Zakir Naik dan sebagainya, maka dia ingat bukan sahaja Quran, bahkan Injil, bahkan di antara Habiduk, dari antara kepada dia ni Buza, dan di antara Taurat, semua di dada dia. Maka inilah dah bahasanya alasan dengan Al-Quran ini adalah sebagai untuk membawa kita risalah hidup kita. Sebab itulah kita tidak boleh dah nak tinggalkan Al-Quran. Pelajarilah Al-Quran.
Maka dengan itulah bukan dia untuk membawa dunia dan akhirat. Sebab itulah di antara yang kita dapat perubahan di hari ini. Selain daripada itu, banyak perubahan-perubahan negara-negara jiran kita. Seperti yang kita dapati pemilihan yang baru ini, iaitu sebagai Perdana Menteri, iaitu yang baru adalah akan membawakan satu perubahan besar di Malaysia. Kita harap, berdoalah. Maka sejarahnya adalah yang dialami pengalamannya pahit manis masing pedah cukup. Pernah dipenjara beberapa kali, pernah difitnahkan beberapa kali, pernah dilantikkan beberapa kali untuk sampai kepada pangkat, tetapi dijatuh, difitnahkan. Maka itulah sebagai sunnatullah dalam dakwah Islam, ya, kita ingat. Bukan dia senang. Ahasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Adakah kamu mengirakan Allah Ta'ala akan tinggalkan begitu sahaja seorang yang beriman, sedangkan dia tidak pernah dicek, ditotsa iman dia? Maka begitulah kalau kita tengok sunnatullah dalam hidup pemimpin-pemimpin, pendakwah-pendakwah, maka dipenjarakan. Selepas itu akan naik setinggi-tinggi pangkat. Maka kita berdoalah supaya kejayaan bukanlah di Malaysia saja, bahkan kepada seluruh dunia. Sebab semua pemimpin-pemimpin dunia sedang tunggu, dan dia telah pun digelarkan sebagai tokoh yang bijak dalam ekonomi dan sebagainya. Sebab itu dinamakan Euro Money dan Asia Money, dan pernah dijawatkan jawatan beberapa kementerian. Daripada mula lagi, daripada sekolah, dia telah pun dilantik menjadi Presiden ABIM, Pengetua Pelajar-Pelajar Malaysia, dan menjadi Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pelajaran, Kementerian Keuangan dan sebagainya, sehingga sampai jadi Perdana Menteri di hari ini. Maka itulah perubahan yang kita harapkan. Sebagaimana kata-kata yang diloncat daripada katanya, in uridu illa al-islah mastata', in uridu illa al-islah mastata'. Sebagaimana Syuaib alaihi salam, dia nak mengubahkan kaum dia, maka itulah kita harap bahawasanya boleh satu perubahan, sama ada di Malaysia dan di negara-negara yang lain. Aku tidak nak kecuali al-islah, untuk memberi reformasi dan revolusi, perubahan. Mastata'tu, setakat mana yang aku kuasa mampu. Wa ma taufiqi illa billah. Maka itulah seorang muslim, dia tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memberi taufik illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Maka dia kembali kepada Allah. Itu nak ayat mukmin. Sekadar mana yang dia mampu dia buat, maka kita kena menyampaikan risalah dengan beramanah. Sebab itulah kita harap salah pemimpin-pemimpin kita di tempat kita hari ini pun adalah menjadi seorang pemimpin yang beramanah, yang berkualiti, yang kenapa, yang cemerlang. Apabila pemimpin cemerlang, maka umatnya akan gemilang, umatnya akan maju. Maka inilah kita harap kepada umat Islam kita hari ini. Binakanlah melalui petunjuk Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani hidup, dan tanamkanlah cinta dan beramalkanlah berterusan, tidak jemu dan tidak malas. Maka amal Islam ini tetap akan berjaya, insya-Allah. Itulah kita berdoa, semoga sidang jemaat yang dihormati sekalian, itulah kita harap perubahan-perubahan yang berlaku di hari ini insya-Allah akan menjadi kebaikan kepada Islam dan kepada umat Islam seluruhnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqul qawli hadza wastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. الحمد لله الذي اصطفى من خلقه من يشاء ورفع درجات من أخلص ونصح لهذا الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله واحسنوا إلى أنفسكم بالعمل الصالح فإن الدنيا دار عمل وأن الآخرة دار الجزاء. Maka sama-samalah kita selawat ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa ahlikil kafarata wal zalimin al-mu'tadin al-mufsidin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ij'al hadzal balada amina waj'al ahlahu aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ahwalal muslimin wajma' kalimatahum fi kulli makan min masyariqil ard wa magharibiha wa la siyama fi biladina hadza. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin adh-dhalimin al-makirin bil Islam wal muslimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim man 'adana wa na'udzubika min syururihim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma ghithna ghaisan nafi'a. Allahumma ghithna ghaisan nafi'a. Allahumma ghithna ghaisan nafi'a. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya wa mat'na bi asma'ina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.